Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, YouTube channel Zahir Asna. Okay guys, malam ni saya nak share dengan korang 3 kisah seram yang bertajuk Kisah Seram Rumah Flat Johor. Kenapa tajuk dia Kisah Seram Rumah Flat Johor? Sebab ketiga-tiga cerita yang berlaku ni adalah cerita yang berlaku masa saya dan keluarga saya dulu menetap dekat satu rumah flat ataupun rumah pangsa di Johor, di area Skudai, Johor. So kepada korang-korang yang tahu tu tahulah kan. Mungkin ada korang yang dulu-dulu ingat kita pernah duduk satu rumah flat sekali. So kepada korang yang tak tahu tu, rumah flat yang mana saya rahsiakan. Tapi rumah flat ni dia ada 4 tingkat lah. Dia ada 4 aras dan kita orang duduk tingkat yang kedua. So 3 cerita yang saya nak kongsikan malam ni. Yang pertama, tajuk dia adalah Siapa yang senyum tu? Yang kedua pula, tajuk dia adalah Asap apa yang terbang tu? Dan yang ketiga adalah the best lah. Saya save the best for the last. Tajuk dia adalah Ada nampak anak saya, encik? Memang sangat-sangat seram lah. Memang saya rasa menarik untuk saya kongsikan dengan korang semua. So tanpa basi-basi lagi, tanpa melengahkan masa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mari kita mulakan cerita seram rumah flat Johor kita pada hari ini. Senyum tapi seram. So, kisah seram yang pertama ni adalah kisah seram yang berlaku kepada diri saya sendiri. Yang mana macam saya cakap tadi, tajuk dia adalah Siapa yang senyum tu? Peristiwa ni berlaku pada tahun 2003. Masa tu saya ingat lagi guys, pada tahun 2003, pada satu malam ni, saya dengan adik-beradik saya, 4 beradik, kita orang tidur dalam satu bilik. So, bila kita orang tidur dalam satu bilik, bila nak tidur malam tu, ada cahaya lampu yang masuk daripada tingkap bilik kita orang. So, bila kita orang nak tidur, masuk lampu, tak best lah nak tidur kan, cerah kan. Jadi saya dengan adik-beradik saya yang lain tu, kita orang pun cuba untuk halang lampu tu daripada masuk dengan meletakkan kain tuala dekat tingkap. Sebab kat tingkap tu tak ada kain lansir. So kita orang nak tutup dengan kain tuala lah. So masa tu kita orang pun kecil-kecil lagi. Bila nak letak kain tuala ni bukan main riuh lah, bukan main happy lagi. Walaupun dah malam, kita orang yang tu panjat atas yang ni lah, yang ni panjat atas yang tu lah, nak bagi sampai untuk letak kain tuala kat atas tingkap tu lah kan. So masa kita orang tengah panjat-panjat tu, mula-mula happy lah, suka panjat-panjat jatuh, panjat-panjat jatuh kan, gelak-gelak semua. Tiba-tiba guys, keadaan bertukar menjadi menyeramkan dan sangat-sangat menakutkan apabila kita semua perasan ada satu kepala yang masuk daripada pintu bilik kita orang. Cuba korang bayangkan pintu bilik kan, pintu bilik kan dia bentuk petak frame dia kan. Kat bawah pintu bilik tu, dekat tempat kaki kita selalu masuk tu, ada satu kepala yang jenguh guys. Macam mana dia jenguh macam ni? Macam kalau ni pintu bilik kan. Dia jenguh kat bawah yang ni. Dia masuk guys. Saya masih ingat lagi masa tu. Dia punya muka gelap lah. Sebab malam kita orang tak pasang lampu. Muka dia gelap. Rambut dia boleh nampak macam rambut gerbang-gerbang. Macam afro. Macam rambut kerinting afro gitu. Dia masuk daripada bawah pintu tu. Dia tengok kat kita orang guys. So bila yang mana kita orang tengah happy-happy pasang tuala kat tingkap tadi, bila nampak benda tu, memang terus semua kecut perut lah. Semua terus baring atas katil, duduk diam-diam je kan. Yang mana yang besar-besar tu semua dah masuk kat dalam dekat bahagian dinding. Yang mana yang kecil, iaitu saya lah, muda sekali masa tu, saya ditinggalkan kat luar sekali, dekat bahagian tepi katil ni. Saya sempat lah tengok masa tu kepala yang masuk tu guys, dengan rambut kerinting dia kan. Korang boleh bayangkan tak? Macam ni pintu dia masuk kan. Dia tengok, dia senyum. Memang dia senyum dekat 4 kita orang lah. Masa tu dia tak ada tegur, dia tak ada pula cakap jangan bising apa, dia tak ada. Tapi dia masukkan kepala dia, dia gendap, dia senyum. Memang saya sempat tengok masa tu lah. So kita orang 4 beradik, daripada keadaan riuh rendah tadi, terus bertukar senyap sunyinya. Dan kita orang pun bila macam tak tahu nak buat apa ni, kita orang pun keluar. Kita orang tetap beranikan diri, langkah orang pintu tu. Kepala tu tak kisah apa jadi kat dia. Kita orang keluar, pergi dekat bilik mak kita orang yang sebelah tu. So masa kita orang keluar tu, saya pun dah tak perasan kepala tu masih ada kat situ ke, ataupun dah ada yang tersepak kepala tu kan. Tapi mula-mula guys, kita orang ingatkan macam ayah kita orang sebab kita orang bising-bising kan. Lagipun masa tu ayah kita orang tidur kat luar. Sebab malam tu mak saya baru beranakkan adik bongsu saya. So mak saya dengan adik bongsu saya tidur dalam bilik sebelah, ayah saya tidur kat luar kan. So kita orang fikir macam ni ayah kita orang lah. Tapi ayah kita orang tak adalah rambut afro macam tu kan. Lepas tu masa kita orang keluar bilik tu pun, memang abah tengah tidur lena dekat ruang tamu tu. Bila kita orang tanya pun, abah kata abah memang tak ada masuk pun nak jenguk-jenguk kat bawah kepala macam tu kan. Tak ada kerja ni malam-malam ni kan. So kita orang pun tak tahu. Sampai hari ni pun kita tak tahu sebenarnya
sebenarnya kepala siapa yang senyum kat kita orang tu. Korang kalau nak tidur malam-malam tu, tak payahlah nak orang kata nak riuh-riuh sangat, nak bising-bising sangat kan. Masa tu kita orang asyik baik 4 orang lah. Kalau seorang tak tahu gak saya nak buat apa masa tu. So tu adalah kisah yang pertama lah, iaitu siapa yang senyum tu. Sampai hari ni pun kita orang tak dapat jawapan. Bagi saya ni antara pengalaman yang seram lah, sebab saya sendiri alami dekat rumah flat tu dulu. So cerita yang kedua pula adalah cerita yang bertajuk asap putih apa tu? Asap putih apa ni pula berlaku dekat abah saya. Saya ingat lagi masa tu kita orang lebih kurang tahun 2006, 2005 macam tu. Masa duduk dekat Johor tu, ayah saya merupakan seorang smoker dulu, seorang perokok. So bila nak isap rokok, ayah saya keluar ke rumah. Ayah saya keluar duduk dekat beranda dekat tingkat 2 tu. So dia pun isap rokok. Masa dia tengah isap rokok tu, tiba-tiba dia masuk, muka dia lain. Muka dia lain ni kita masa tu saya tak tahu lah, saya kecil lagi kan. Tapi macam orang yang dah besar macam mak saya tahu ada something wrong somewhere lah. So bila tanya kat abah saya, kenapa muka nampak lain kan? Kenapa nampak macam takut, macam baru lepas nampak hantu orang katanya tu. Rupa-rupanya masa ayah saya tengah isap rokok tu, kalau kita isap rokok mesti ada asap kan. Tapi bila asap kita boleh beza lah asap kita dengan ada satu benda putih yang lain yang terbang dekat depan ayah saya. So bila abah saya tengok, abah saya macam aish, tak sedap lah rasa kan. Tiba-tiba patutnya asap ni taklah putih macam tu, tapi ada satu benda putih yang lalu yang terbang melepasi ayah saya dekat tingkat 2 guys. Kita orang duduk tingkat 2. So benda putih apa yang terbang tu saya pun tak tahu sampai hari ni. Masa dengar cerita tu dulu, masa kita orang kecil-kecil, memang menyeramkan lah. Memang malam-malam tu risau gak sebenarnya nak keluar kan dekat rumah flat tu. Dan cerita yang kedua, macam tu je lah ceritanya. Mungkin korang dengar macam apa benda cerita tak seram sangat kan. Tak jadi kat korang mungkin tak seram. Tapi kalau jadi dekat korang, dengan korang duduk kat situ, lepas tu dengar macam tu, memang agak menyeramkan lah. Bagi saya sendiri memang seram. Dan cerita yang ketiga ni bagi saya adalah cerita yang paling best lah, yang pernah berlaku sepanjang kita orang duduk dekat rumah flat 4 tingkat ni dekat Johor. Yang mana cerita yang ketiga ni tajuk dia adalah ada nampak anak saya encik. Cerita dia macam tu. Yang mana cerita ni berlaku lebih kurang tegak tahun 2004 hingga tahun 2005 macam tu. Masa tu malam, satu malam ni kita orang duduk kat apartmen tu, bukan apartmen, kita orang duduk kat rumah flat tu, adalah kelab rukun tetangga lebih kurang macam tu lah. Yang mana bila malam-malam akan ada satu pasukan, beberapa orang dalam 4-5 orang yang akan bertugas untuk memerhatikan kawasan sampai hampir waktu subuh lah. Sebab kalau ada kes kecurian ke, kalau ada orang masuk kan, kita nak prevent benda-benda macam tu. So kita orang bertugas dekat dalam rumah flat tu, dekat rumah pangsa tu adalah sepasukan yang bertugas. Dan nak dijadikan ceritanya, malam tu adalah giliran abah saya bertugas. So bila malam tu bertugas, macam biasa lah, daripada bila dah lepas maghrib, lepas isyak macam tu, diorang pun start lah jaga kawasan, start tengok, tak nak bagi orang masuk semua kan. So mula-mulanya okay, everything was fine until the fire bending come. Itu cerita Avatar. Fire bending come tu cerita Avatar gurau-gurau kan. So ceritanya bermula apabila dah nak habis shift ceritanya bermula apabila dah nak habis shift perondaan tersebut lah. Bila dah nak habis shift tu, masa tu dah hampir-hampir subuh, dah menjelang subuh. So sepasukan ni nak balik lah kan, termasuklah dengan ayah saya sekali, dengan beberapa orang yang lain. Bila nak naik tangga guys, macam saya cakap tadi, rumah flat tu ada 4 tingkat. Tingkat kita orang duduk adalah tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga tak ramai sangat orang. Tingkat yang keempat lagi lah lengang. Tingkat yang ketiga dengan yang keempat ni memang budak-budak tak berani nak naik. Memang sunyi dia sunyi lain macam. Bila kita naik pun kadang-kadang kita terlepas juga sampai atas tu, kita boleh rasa satu vibe yang menyeramkan lah masa saya duduk kat situ dulu. So malam tu bila dah habis bertugas, bila masing-masing dah nak balik, dah nak menjelang subuh diorang naik daripada tingkat 1 sampai tingkat 2. Okay, everything was fine, tak ada masalah. Bila dah naik tingkat 2, bila abah saya dengan beberapa orang kawan dia yang lain nak balik rumah, dekat tingkat 2 tu, dekat tangga nak naik tingkat ketiga tu guys, tiba-tiba ada seorang wanita. Seorang wanita yang masa tu ayah saya dengan kawan-kawan dia pun tak kenal wanita tu siapa. Sedangkan kalau dia merupakan penghuni dekat rumah flat juga, mesti kita orang kenal. Mesti ayah saya dan kawan-kawan dia yang lain mesti kenal kan. Ni nama siapa, yang ni rumah mana, tingkat berapa, semua mesti kenal. Sebab sama-sama yang duduk kat situ, si ada rukun tetangga lagi kan. Tapi malam tu perempuan tu tak tahu datang daripada mana guys.
Entah siapa nama dia tak tahu, entah daripada mana dia datang tak tahu. Sepanjang berjaga daripada lepas isyak tadi sampai dah nak subuh ni, tak ada seorang pun yang masuk. Kalau nak kata orang luar yang masuk kan. Aish, bila ayah saya dengan kawan-kawan ayah saya tengok, siapa ni? Tak kenal kan. Perempuan ni guys, dia duduk atas tangga sambil menangis guys. Dia macam tutup muka, dia nangis macam tu. Muka dia pun tak berapa nak nampak sangat sebab dia duduk atas tangga. Daripada tangga tingkat 2 nak naik tingkat 3 yang agak sunyi tu, tiba-tiba dia nangis kat situ. So ayah saya dengan kawan-kawan dia pun macam, ni perempuan mana kenapa dia menangis kat atas tangga ni, nak dekat-dekat subuh ni kan. Boleh dikatakan waktu pagi lah. Waktu tu orang lain semua tidur, dia pula perempuan seorang-seorang kan. Mula-mula diorang macam nak biarkan ke, nak buat macam mana ni kan. Tapi yelah, sebab diorang pun berkawal sebagai rukun tetangga, sebab takut ada pencerobohan dan sebagainya. So nak tak nak kena tanya juga kan. Takut orang luar masuk buat onar ke apa. Tapi tak ada nampak pula orang luar masuk sejak daripada tadi. So nak tak nak, salah seorang daripada ayah saya dengan kumpulan dia tu beranikan diri guys. So diorang pun pergi. Dia tanya, cik, kenapa cik nangis kat sini ni? Perempuan tu jawab apa guys? Sambil dia menangis, dia jawab macam ni. Dia kata, Cik ada nampak anak saya tak? Sambil dia menangis kat atas tangga. Memang dia tanya soalan tu guys. Dia tanya, Cik ada nampak anak saya tak? Soalan apa macam tu guys? Dia dah lah bukan orang yang duduk kat situ. Dia tak tahu datang daripada mana. Bukan penghuni rumah flat tu. Pukul 5 pagi lah, nak dekat subuh, pagi-pagi, kau cari anak kau dekat flat orang lain. Memang bukan orang lah. Boleh dikatakan bukan orang guys. Kalau nak kata prank, masa tu siapa lah yang nak prank orang masa tu macam-macam tu kan. Kemudian ayah saya dengan kawan-kawan dia pun masa tu macam kita biar je lah dia kat situ. Dia menangis kan, dia nak cari anak dia, kita biar. Jadi tinggalkan dia kat situ. So ayah saya dengan kawan-kawan dia pun baliklah ke rumah masing-masing sebab dah pagi. Lagipun dah nampak macam dia ni bukan orang ni. Kalau kita kisah pasal dia, nanti kita pula yang jadi apa-apa kat kita kan. Mungkin dia ikut balik dan sebagainya. So tinggal dia kat situ. Lepas daripada tu, memang perempuan ni dah tak ada orang nampak dah kat situ. Memang dia bukan penghuni rumah tu, dan memang tak ada anak dia pun kat situ. Dan nak dijadikan cerita guys, bila duduk borak-borak balik kan, diorang kata rupa-rupanya pada malam yang perempuan tu cari anak, dekat tingkat 1 ada salah seorang daripada jiran kami yang baru saja melahirkan anak. So mungkin makhluk perempuan yang bertanyakan ada nampak anak saya tak, sebenarnya dia targetkan budak tu. Tapi Alhamdulillah malam tu tak ada budak kecil menangis ke apa kan. Dan Alhamdulillah budak yang baru beranak tu pun dengan mak ayah dia pun selamat, elok-elok. So bagi saya pengalaman ni memang sangat-sangat seram lah. Walaupun bukan berlaku pada saya sendiri, tapi kalau kenalah dekat turn saya ataupun mungkin turn korang sendiri yang tengah meronda-ronda jaga kawasan rumah kan, tiba-tiba nampak perempuan menangis atas tangga, tanya ada nampak anak saya tak? Memang seram gila. Dan memang sangat menarik lah. Sebab tu saya kongsikan dengan korang semua. So itulah kisah seram rumah flat Johor yang bagi saya menarik untuk dikongsikan dengan korang semua. Macam mana pendapat korang? Dalam tiga-tiga cerita ni, cerita mana yang korang rasa paling seram? Dan kalau korang ada pengalaman seram korang sendiri, kalau korang pun pernah duduk kat rumah flat ke kan, ataupun dekat mana-mana je ada pengalaman seram korang sendiri, korang boleh share je dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke akhir video. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi